Nasir Jani, nama yang sangat besar dan kontroversi dalam industri perfilman Malaysia suatu ketika dahulu. Beberapa tindakan beliau telah menyebabkan beliau digam dalam industri seni. Air tangannya kembara seniman jalanan masih menjadi rujukan peminat filem sehingga ke hari ini. Filem yang berdasarkan skrip asal M. Nasir itu masih relevan sehingga ke hari ini kerana telah mengangkat idea dan isu yang penting iaitu cetak rompak dan rasuah. Selain mengarah, beliau juga merupakan seorang penulis yang telah mengeluarkan 4 buah buku, antaranya adalah Berada Kita Mesti Terus Hidup, Cetak Rompak Kepala Bapa dan Pemberontak Filem. Ikuti temu bual eksklusif ini untuk mengetahui dan mengenali beliau dengan lebih mendalam. Okey, saya berumur 67 tahun, lahir tahun 54. Dalam bidang ni saya bermula daripada tahun 78 sampai sekarang. Bermula dalam bidang filem iklan. Filem iklan, Pro Film. Itu syarikat yang dipunyai oleh Osman Afsyam dan beberapa kawan-kawan dia. Dan latar belakang pendidikan saya sekolah menengah di High School Melaka hingga tingkatan 6. Lepas tu saya masuk UiTM Shah Alam, mengambil kursus sebaran am, Mass Communication. Tahun 73, saya intake 74, 75. Saya batch yang ketiga. Masscom masa tu baru buka. Batch pertama Ibrahim Ali. Jadi batch kedua yang ada orang kata senang kenal lah kan, Lola Batusha, penerbit. Mansur Putih sama batch dengan saya. Saya batch yang ketiga. Mansur Putih sama dengan saya. Siapa bidang filem kena kenal Mansur Putih. Itu makhluk yang penting. Kalau kau ambil bidang filem, kau tak tahu dengan kenal lain. Kalau kau tak tahu Mansur Putih, dan tak lengkap lah. Macam itulah sikit lebih kurang. Dan batch keempat bawah saya itu dia, batch Cikgu Fatimah Abu Bakar. Lepas tu dah junior saya lah. Dan saya mula mengarah. Saya bermula dengan iklan 78. Saya graduate 77. Saya bekerja di advertising agency. Beberapa advertising agency tempatan dan international macam Leo Burnett, McCann Erickson, Idris Lim Associate. Dan lepas setahun lebih, saya terus masuk bidang filem sepenuh masa. Tapi dalam bentuk freelance lah. Itu yang Pro Film tadi tu. Banyak buat iklan, dokumentari. Dan masa tu bukan guna video, masih lagi filem. Sampai tahun 80, saya freelance. Saya berhenti daripada Pro Film. 80, saya mula freelance. Menjadi, saya punya forte ialah saya jadi assistant director, dan juga waktu yang sama saya buat art direction. Itu memang forte saya. Saya memang tak tahulah minat ke, tapi memang saya more into production design. Jadi art director lah masa tu. Perkataan production design ni baru-baru lagi ni. Jadi saya menjadi assistant kepada Patrick Yo, bukan Tio, Patrick Yo, yang hanya mengarah satu filem tahun 81, Sudirman Najib Rashad punya filem Arwah Sudirman, saya pembantu dia. And then lepas tu saya jadi penolong pengarah dan art director untuk filem Rahim Razali, Mati Seorang Patriot tahun 83. Lepas tu saya jadi penolong pengarah dan production designer, art director untuk tele pertama TV3, Syuhaimi Baba Arah Maria, tajuk dia, yang Fatimah Abu Bakar berlakon tu. Arwah Mustafa Noor. Lepas tu saya, Finas hantar saya tahun penghujung 84 buat short course di London 3 bulan. Video, filem semua. 3 bulan saya pergi ambil short course. Yang sebenarnya saya lebih banyak menonton wayang, pasal apa dia ajar tu semua saya dah tahu. Jadi saya tengok wayang saya dekat London masa tu. Berpuluh wayang saya tengok. Balik
tahun 80, penghujung 84, balik awal 85 saya mula buat pre-pro filem Kembara Seniman Jalanan yang M. Nasir. Lepas tu syuting dan tahun 86 tayang. 85 1 tahun syuting. Lepas tu 86 Februari tayang. Lepas tu saya mengarah filem kedua saya, Rozana Cinta 87. Penghujung 87. Dan in between itulah yang kalau selalu orang kata kau sebut Nasir Jani, dia yang pecah pintu Finas. Tak apalah saya cerita. Masa saya syuting Rozana tu, masa tu filem festival Malaysia di PWTC, filem saya Kembara Seniman Jalanan dicalonkan, tetapi last minute atas pentas tu, juri tu Aziz Draman, Datuk Aziz Draman masa tu ketua juri, buat announcement kata filem Kembara Seniman Jalanan dibatalkan semua pencalonan. Sebab dia kata M. Nasir masa tu masih lagi rakyat Singapura. Persoalan saya satu aja. Kalau M. Nasir rakyat Singapura, kau ban dia je lah. Kenapa pencalonan Nasir Jani sebagai pengarah, penulis skrip, art director dan yang lain-lain tu. Yang lain-lain pelakon apa semua. Jadi di situ yang mula saya orang kata start bukan bermusuh, tak sebululah dengan Finas. Dan masa tu ketua pengarah Finas Datuk Zain Hamzah. Itu yang saya pergi minta penjelasan. Malam macam senario dia masa tu saya tengah syuting Rozana. Bila dah dapat tahu tu, masa break, lunch break tu, petang besoknya tu, saya pergi ke Finas. Jangan bayangkan Finas sekarang. Jadi saya pergi jumpa dia, dia tak dapat bagi ni. Dia mengelak. Detail dia, kalau nak detail kena beli buku tu lah, Pemberontak Filem tu ada saya cerita semua tu. Pendekkan cerita, saya berangin lah dengan dia. Lepas tu entah macam mana, saya keluar, saya tengok ada batu-bata kat tu, dia orang tengah buat renovation. Dah marah kan? Masa tu umur baru 32, 33, memang betul tengah berangin betul. Saya nampak, ni batu ni, korang ajar korang baik. Aku ambil batu, aku pecahkan. Baling kat tu. Bermula saat tu, sampailah sekarang Nasir Jani, kau sebut aja semua, entah ya, entah tidak. Oh, dia pecah. Itulah cerita dia. Saya lebih dikenali dengan perangai. Tapi filem saya, walaupun 2 filem saya masih sampai sekarang orang perkatakan, dan sampai ada lah, bukan saya cakap, orang tu pun dah arwah, Mamat Khalid lah cakap, kau kalau tak tengok filem Kembara Seniman Jalanan, kau janganlah berangan nak jadi pengarah filem di Malaysia. Itu arwah Mamat Khalid cakap. Kerana filem rock dia tu inspirasi Kembara Seniman Jalanan. Dan filem saya yang kedua, Rozana Cinta 87. Cerita pasal, orang masa tu belum cerita lagi pasal lesbian ke, pasal LGBT, semua belum. Saya dah bawa tu. Jadi tujuan saya ialah, benda ni berlaku ni, kalau kau tak jaga sekarang ni, 30 tahun lagi, mana sekarang lah kan, hancur. Betul kan? Jadi saya dah jalankan tugas saya sebagai filmmaker, maknanya memberitahu. My social responsibility, saya memberitahu. Itu. Kalau nak jadi filmmaker yang ada orang kata statement, cari benda-benda, isu-isu macam ni dijadikan filem kamu, cerita kamu. Kalau tidak, kau buatlah pukul 7 petang. Lepas Rozana, saya macam-macam hal dengan Finas bila pecah tu, jadi saya dah jadi the bad boy of the industry lah. Dan saya lepas tu banyak mengarah drama. Dan dalam waktu yang sama sampai tahun 90, drama, video klip, sampai tahun 90-an, masuk tahun 90, bila isu rambut 92 tu, lagi sekali saya ke depan lah, memberontak lah, kira kan, menentang itu. Dan saya lagi sekali ditambah lah another, orang kata branded lagi lah as a bad boy. Lepas tu mulalah saya dengan orang kata berlagak angin dengan pemerintah masa itulah, Mahathir, Tok Mat, Menteri Penyiaran apa semua, dan saya digam, dan saya di-ban dan digam secara tidak official. Itu yang menyakitkan tu. Kita menyakitkan begini, macam kalau producer nak ambil saya mengarah drama dia orang ke filem, nanti akan ada, kau berani ambil ke Nasir Jani?
Dia lawan kerajaan. Dia kena ban. Dia kena gam. Betul ke? Official tak ada. Jadi sebagai producer, saya tak salahkan sesiapa. Sebagai producer, kalau kau nak buat drama ataupun filem, ini bukan RM1, RM2, puluh ribu. Jadi kalau kata kau buat, bagi nasi jadi direct, buat drama ke, ataupun buat drama lah, senang cerita, RM80,000. Sekali dah buat, hantar RTM ban. Jadi, saya tak pernah salahkan kawan-kawan produser apa semua, tak kira lah Melayu ke Cina ke India yang tak ambil saya. Saya faham. Jadi, waktu tu 92 tu, sampailah zaman reformasi, kerja saya melawan je lah. Dan buat filem secara underground. Dia ada kaitan dengan filem pertama. Pasal filem pertama saya, Kembara Seniman Jalanan tu, itulah filem pertama Melayu membawa isu ekonomi orang Melayu, cetak rompak. i.e. dalam bidang seni lah. Tapi ekonomi. Jadi, Kembara Seniman Jalanan tu, selain daripada filem yang memperkenalkan M. Nasir, memperkenalkan muzik rock pertama dalam filem, juga memperkenalkan budaya basking. Sebelum tu belum ada basking. Belum ada basking. Sekarang orang dah boleh bergaji tetap, dah berpencen basking. Dewan Bandaraya boleh bayar. Sebelum tu tak. Itu yang ada scene yang Dewan Bandaraya, kau tengah M. Nasir tengah basking, Fian dia datang kacau. Jadi masa tu kita orang dah ni. So banyak masa selepas filem Rozana 87 sampai 90 banyak buat drama, dan juga yang sebenar sampai 92 tu masih lagi boleh berkarya. 92 bila isu rambut tu yang saya jadi lagi bad lah. The badder. budak nakal ataupun the bad boy of the industry lah. Sebelum tu 87 pecah pintu Finas. Ini pula melawan Tok Mat pasal isu rambut. Dan poin dia ialah yang saya fight tu, yang saya tentang tu ialah kamu, maknanya pemimpin. Sebagai pemimpin, masalah lagi besar, kita orang dah cerita dalam Kembara Seniman Jalanan, cetak rompak, iaitu ekonomi, penyanyi, karyawan Melayu, karyawan muzik itu. Pasal benda ni dah mula lagi pada zaman P. Ramlee. Kami harap dengan filem tu, kau cuba buat sesuatu. Tetapi yang dia buat, benda yang remeh-temeh. Isu rambut. Yang sebenarnya isu rambut ni nak tutup kes rasuah Tok Mat, HVD. Nampak? Jadi artis masa tu digunakan untuk cover rasuah-rasuah benda-benda yang itu yang saya lawan. Industri sekarang, pertama, cara pembikinan. Saya memang lagi pada zaman orang kata berkarya, mengarah tanpa video assist. Dua-dua filem saya tanpa video assist. Sekarang video assist. Jadi maknanya lagi pada segi teknologi memang the best lah. Memang impian, dream of all directors. Kalau aku mengarah, kalau aku dapat tengok macam mana akan keluar di big screen kan, itulah idaman dia orang. Termasuk saya. Tak kira lah siapa, Martin Scorsese sekalipun, Coppola ke siapa ke, Nolan ke, itu dia. Zaman kita orang tak ada. Tapi bapak dapat merasakan perubahan tu. Jadi sekarang perubahan tu dah ada. Maknanya kerja korang mudah industri ni. Tetapi bila dah mudah, keluarkanlah hasil karya yang, fahamlah kan, meningkat. Pecahkan lagi minda rakyat kita, tak kira apa bangsa lah, dengan isu ataupun cerita yang ni. Sedangkan teknologi dah banyak boleh membantu kau. Jadi masalah industri kita sekarang ni ialah idea dan juga pemikiran pembikin dan mereka-mereka yang terlibat dalam industri. Teknologi, mak dengan bapak aja kau tak boleh buat lah. Tapi yang penting sekarang is the mindset. Pengarah. Apa yang kau nak arah? Apa yang kau nak? Bak kata UA, kita ni filmmaker ni tukang cerita. Apa yang kau nak cerita? Kau nak cerita pasal bapak punya ni syarikat ni, lepas ni engkau lah
Yang akan itu cerita dah cari. So now it's not technical. It's just apa idea dan siapa yang boleh membawa idea-idea ni. Di sinilah generasi korang. Betul. Inilah pasal kau nak buat apa pun kena pula kalau bajet baik kan, macam-macam kau boleh buat. Tetapi kalau yang kau cerita tu, cerita yang yalah, faham kan? Itu aja masalah industri kita sekarang. Lagi pada segi teknikal, lagi pada segi karyawan ataupun orang yang terlibat bekerja dalam, to me kita tak ada masalah. Yang masalah kita adalah pemikiran. Senang je nak tanya. Berapa ramai budak yang kerja sekarang ni, budak yang fresh, graduate apa semua, betul-betul tahu sejarah filem. Gua tak nak tanya dunia. Sejarah filem Malaysia aja. Berapa banyak filem hitam putih P.Ramlee yang kau dah tengok? Selain pada P.Ramlee, siapa lagi yang kau kenal? Pernah tengok filem Mat Sentul? Pernah tengok filem Hussein Abu Hassan? Pernah tengok filem Hussein Hanif? Pernah tengok filem Muhammad Rojek? Pernah tengok filem Pak Jamil Sulong? Mencungap. Because untuk benda ni penting. Macam saya cakap tadi, teknologi itu dah tak ada masalah. Teknologi tak masalah, tapi apa yang kau nak keluarkan? Cerita tu. Cerita, kau nak buat cerita, kau mesti tahu sejarah. Filem, kalau tu sekarang ni nak jawab tu, it's no more technical. It's more of the thinking. To me sekarang ni pada abang kalau dulu Coppola ke apa kan, tapi sekarang ni ada dua, tak boleh nak ni. Tapi dua ni dia tak boleh nak kata dia nombor satu. Martin Scorsese dengan Oliver Stone. That is my sekarang ni reference ke apa ke. Dan dia orang pun generasi gua juga. Martin Scorsese buat filem Irishman. Robert De Niro tu berapa followers dia? Berapa followers Robert De Niro? Maknanya, tu semua benda yang di-create di Malaysia aja. Sebab apa? Kita ni dalam sistem kapitalis, tapi kita tak faham yang sebenar kapitalis ni punya game. Lagi satu, ini semua banyak berkait dengan TV station, bukan dengan panggung wayang kan. Ni layar besar kan. Satu terjadi benda ni ialah iklan. Pasal dia nak tarik iklan. Ini semua macam popular lah. Jadi pada saya, kalau engkau nak buat sekarang pilihan, engkau nak cerita ni just macam orang kata untuk engkau buat duit, dan penerbit selalu TV station, katakanlah Astro ke mana TV station lah kan, pun nak buat duit. Engkau mengarah pun nak buat duit. Jadi pada engkau, carilah pelakon yang ni. Pasal kau sama-sama nak buat duit. Tetapi kalau kau fikir macam, yes, aku nak buat duit, aku nak ada bayaran aku apa semua. Tetapi sekarang aku tak boleh ikut kau punya ni, sebab cerita aku ni, watak ni tak memerlukan pelakon yang ada followers 1 juta ke atau apa. It's more of siapa boleh bawa karakter ni. Jadi di situ yang pengarah kena pertahankan lah. Di situ yang pengarah kena pertahankan. Macam saya punya contoh macam terbaru selepas 30 tahun. Last saya mengarah 87, Rozana Cinta 87. 30 tahun kemudian saya mengarah ni Tom Biro. Itu pun co-direct dengan Seth Lani Australia. Belum lagi adalah keluar kita pilih dia ni kita. Tapi sebagai pengarah kita kena yakinkan producer yang dia ni boleh bawa watak. Dia ni yang ni. Sebab skrip siapa? Di situ dia punya ni. Jadi ujung-ujungnya kena beranilah. Kau sebagai pengarah kena berani. Kalau kata pengarah penerbit tu producer, oh no, then you fuck off lah. Mana stand kau? Kalau kau boleh sampai peringkat macam tu, macam kau tak nak ikut aku, tak apalah, take lah. I don't give a shit lah kau punya ni. Tapi bila mengenangkan cukup bulan nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, nak ni kan, mungkinlah kau kena compromise lah.
So benda ni macam kenapa zaman saya buat drama dulu tak ada pun sibuk followers apa, pasal masa tu tak ada internet. So benda ni is a trend tau. So trend ni is how macam mana kita orang kata menggunakan trend ni. Tapi mesti untuk engkau punya keuntungan lah. Dan macam mana engkau kena berkorban, sacrifice prinsip engkau, pandangan seni engkau, perjuangan engkau. Benda-benda ni. Ini yang buat masa sekarang, kalau engkau pengarah yang tidak ada orang kata ilmu sejarah filem, tak ada apa semua, engkau akan ikut follow the ni lah. Bukan nak kata apa, contoh paling senang. Seorang pengarah, dia mengarah 30 filem. Daripada 30 filem dia ni, berapa yang orang masih ingat? Ada pengarah pula, dia hanya mengarah satu filem je, tapi orang ingat sampai sekarang. Ini dia dunia realitinya, satu dunia filem, inilah dia. Kau pilihlah kelompok mana yang kau ni. Kalau kau tercampak ke kelompok yang macam, aku buat berpuluh filem, tapi filem aku, orang kenal aku, tapi filem aku tak ada menyumbang apa-apa. Macam orang tak ada kesan. Tak ada kesan kan. So, ya kena banyak. Yang sebenarnya filmmaker, pengarah, especially pengarah filem, adalah seorang pemikir. Dan juga perakam masa. Kau rakam masa apa terjadi. Macam gua dah rakam dah. Melalui Kembara Seniman Jalanan tu dah rakam dah zaman tu. Dah boleh diguna sebagai bahan rujukan sekarang. Kalau kau nak kaji sejarah muzik ke apa ke, boleh gunakan. Buat filem jadi macam tu. Sama, itu pasal filem P. Ramlee sampai sekarang. Sebab apa? Dia dah berakam masa tu. Dan dia tak adalah terfikir. I don't think dia terfikir tentang yang alit tendang wow apa semua kan. Itu ataupun banyaklah yang orang kata P. Ramlee mendahului. Tak ada. Dia hanya fikir kalau kau tak betul masa tu, Melayu kau tak betul atau rakyat tak betul dengan ni, akan jadi khayalan dia masa tu. Dia rakam benda tu. Rupanya kenyataan tu jadi. Yes. Itu kena faham. Buat filem ni, kalau kau ada sikap macam tu, baru kau boleh jadi a true filmmaker. Kalau tidak, kau hanya direct lah pukul 7 ke apa ke, kau buat macam 30 filem. Yalah, ujung-ujung kau pakai kereta baik apa semua, tapi work kau apa? Work kau, sumbangan kau, karya kau tu kepada pembinaan negara. Ini penting. Pasal Kembara Seniman Jalanan tu mencetuskan, lepas filem tu orang baru sedar tentang cetak rompak apa semua. Itu pasal tahun 70-an yang dapat dia punya orang kata keuntungan daripada apa yang kita orang dah mula kan, M. Nasir, saya itu melalui Kembara Seniman Jalanan, ialah Group Search, Wings, Ella, Raihan, kan semua meletup ratus ribu orang punya ni. Sebelum tu 20,000, 30,000 cetak rompak yang banyak. Nampak kesan dia. Dan juga macam filem saya Kembara tu, lepas Kembara punyalah ramai yang buka band, ramai yang berambut panjang, ramai yang start basking. Dia contoh beginilah. Nasir Jani dengan Kembara Seniman Jalanan melahirkan lebih banyak band. Basker orang boleh. Gua tak buat filem yang selepas filem gua kan bertambah lagi ramai mak rempit ataupun gangster. Mempopularkan Central Market. Ya, itu Rozana, Cinta 87. Central Market. Jadi pilihan dekat tangan kau orang. Itu pasal kena tahu sejarah. Itu bila macam ni, apa yang Pak Nasir cakap ni, betul lah. Gua tak nak sebut nama kan. Contoh itu. Jadi kau nak pilih dengan filem kau tu bertambah lagi bosia ke, atau dengan filem kau tu bertambah lagi budak Melayu boleh cari makan, boleh tahu hak dia. Aku kalau buat band, kau jangan nak cetak rompak. Nampak? Tapi dalam bentuk filem lah kan. Itu yang saya nampak lah. Bukan kurang, tapi perlu ditambah. Itu membezakan generasi kita orang macam Yuwe, Syuhaimi Baba, Adman Saleh apa semua. Filem kena ada statement. Mesti buat kenyataan. Itu kau orang kena cari sendiri. Gua tak boleh nak ajar. Kalau kau jadi pengarah apa Fauzi ke apa semua, apa statement kau nak buat? That is di situ yang kita, itu yang sebenarnya kunci dia.
Membezakan kau, karya kau sendiri, sikap kau apa semua. Tapi nak sampai ke peringkat tu, it's not easy. Bayangkan kau nak kena tahu sejarah. Nasib baik macam gua dulu. My time, hanya aku perlu tahu sejarah sampai peringkat Abang Hussein Abu Hassan. Lepas tu, it's my time. Engkau orang sekarang, kau kena tahu daripada P. Ramlee, Hussein Hanif, sampai Hussein Abu Hassan, lepas tu Adman Saleh, Nasir Jani, Yue, lepas tu Amir Muhammad, Yasmin, Muhammad Khalid, baru kau. Bayang. Banyak sejarah kau nak ni. Masalahnya, produser kita pun tak ada pendidikan ataupun latar belakang filem. Banyak yang ramai yang masuk sebab duit. Itu pasal kadang maaf cakap lah, ahli politik keluar duit buat filem. Bila dia dah tak jadi wakil rakyat lagi tapi duit dah banyak. Lepas tu sikap macam nampak senang ni buat duit ni kan, masuk filem ni kan. Itu yang kadang polis pencen, askar pencen. Saya bukan menentang ataupun orang kata bukan menentang. I'm not against benda ni, tapi kenyataan dia tu. Dan kenyataan ni memang ini bukan cerita buat-buat. Kalau kau cari list producer yang sekarang yang banyak buat untuk TV apa semua, kau cari Mak Datin lah, yang pernah jadi pelakon. So, askar pencen, wakil rakyat pencen. Jadi, di situ yang, apa sekarang ni, perkataan yang paling popular, ekosistem. Nah, ekosistem tu. Itu kan. Okey, filem Tom Biru ni saya lagi pada segi berkarya bersama Saiz Lani yang pangkat anak pada saya tu. Dia baru 33 tahun masa tu. Bapak dia pun pernah datang dekat set kita orang. Bapak dia painter, pelukis Australia, ada nama. Bapak dia sebaya dengan saya. Jadi, the thing is, kalau kau faham filem, you will be on the same page. Tak ada masalah kau direct. Masalah Tom Biru ialah, baliklah. Producer, the money man. Itu aja. Dan pada saya, alhamdulillah, saya dengan Saiz faham benda ni dan kami berdua tak ada clash apa-apa. Tapi kami berdua combine melawan producer punya, orang kata, birokrasi ke, producer punya cengkadak lah, senang cerita. Because they have the money. Itu pengalaman Tom Biru pada saya, pengalaman yang pada saya, pengalaman syuting tu semua biasa, tak ada apa. Tapi pengalaman berhubung dan kata handling producer jenis baru ni. Pasal sebelum tu, saya hanya macam Kembara Seniman Jalanan, seorang producer, Zarul Al-Bakri. Rozana Cinta 87, producer seorang, Pak Harun, arwah Harun Hassan. Dia ada apa penerbitan apa semua. Tapi Tom Biru ni ialah the new trend sekarang ni. Di mana big studio. Abang panggil dia orang ni the big boys. Ialah Astro, Khazanah. Lepas tu Ramli Awang Mursyid sendiri punya company. Apa Sunan lah. Lepas tu Karangcraft lagi masuk. So dan lagi tu bezanya more management lah, macam how I want to, orang kata nak adjust diri kan sebagai pengarah. Tetapi sekarang dengan aku, kalau dulu Kembara, bajet aku 300,000. Itu pun orang dah kata meletup. Pasal masa tu buat filem, Daddy M. Borhan ke, M. Amin ke, masa tu buat filem baru 150. Zack Lokman apa semua. Gua sudah meletup 300. Tentulah konsert aja gua pakai 3 kamera. Masa tu filem. Bukan shoot video pakai kad. Jadi tak apalah, itu dia nak jadikan publicity, letaklah. Selepas 30 tahun, saya kembali balik. Masalah yang saya tengok, creative wise,
tidak ada masalah. Maknanya bekerja dengan director, co-director. Kadang-kadang fikir bagus juga. Pasal kita dua, tapi mesti kepala sama lah, on the same page. Macam saya dengar Pink Floyd, si Seslani pun dengar Pink Floyd. Baru boleh dia ngam. Bapak dia dengar Rolling Stone. Jadi benda tu bukan masalah. Benda baru yang saya ialah bila sekarang saya dengan 4 orang the big boys, bajet filem saya 7 juta. Bayangkan tanggungjawab mengarah filem bernilai 7 juta dengan filem 30 tahun dulu 300,000. Sekarang paling busuk pun 300,000 tu equivalent dia filem paling murah pun 1.2 million lah. Kurosawa meninggal umur 80 lebih kan, masih lagi mengarah. Pengarah paling tertua sekarang ni di dunia ada 2 orang. Seorang Jepun 97 ke apa, nama tak ingat tapi lelaki. Kedua paling tua 85 ke 87. Jangan kau terkejut. Isteri Francis Ford Coppola. Dia mengarah. Sebelum tu dia banyak ikut husband dia, ikut Coppola shoot dokumentari apa semua kan. Lepas tu anak dia Sofia Coppola kan mengarah Lost in Translation kan. Lepas Sofia baru mak dia. Jadi maknanya kalau kau tanya, just go along lah. Kalau tak ada tarikh pencen lah, filmmaker tak ada tarikh pencen. Worst come to the worst. Paling tak ada pun yang saya ni katakanlah yang tak ada peluang lah nak mengarah kan. Sekurang-kurangnya most of the time, banyak masa saya sekarang ni saya habiskan menulis buku yang kalau kalau orang nak buat dokumentari tentang filem Malaysia ke apa, boleh guna tu sebagai reference. Dan saya juga banyak menulis skrip. Skrip yang saya fikir tak kisahlah. Okey, satu untuk generasi muda yang ni. Kalau kau mengaku diri kau pengarah tapi tak pernah tulis skrip, kau belum cukup jadi pengarah. Kena tulis skrip. Belajar tulis skrip. Kerana skrip ni, dia satu, ini buah fikiran. Kalau tak ada syuting ke apa, orang katakanlah tak ada job ke, tulis saja pasal skrip tidak akan busuk. Dia bukan sayur atau buah atau ikan. Kau tulis sekarang, mungkin 10 tahun lagi. Kau tulis cerita sekarang pasal tahun 2020. Bila sampai kata 10 tahun lagi 2030, skrip yang kau tulis tu dah jadi filem period. Tak semestinya sekarang. Nampak tak? Tapi kau tulis sekarang. Pengarah filem dia mesti seorang pemikir dan seorang penulis. Makna perakam masa. Tengok Muhammad Khalid arwah. Berapa banyak yang dia dah rakam kan? Berapa banyak dia? Itu yang paling penting. Kalau nak duduk dekat kursi pengarah. Tapi kalau nak duduk setakat nak duit, pengarah dibayar lebih apa semua, itu kau punya pasal lah. Itu kau sendirilah. It's your choice lah. Pilihan kau kan. Saya tak boleh nak paksa orang ikut saya. Pasal saya ikut kebanyakan apa yang pengarah yang dunia punya establish. Dia Kurosawa also writer. Pelukis. Penyajak. So, kita ikutlah. Kena ikut. Pasal dia orang lebih senior daripada kita. Dan dia memang dunia dah akui. Maknanya macam sekarang, kalau kau belajar filem, kau tak tengok filem Rashomon, Kurosawa. Memang tak layak kau jadi filmmaker. Kenapa? Rashomon. Pernah tengok? Belum tengok. Pergi tengok. Kan kau bukan nak kata bagi spoiler, tapi itulah macam satu insiden pembunuhan, rogol pembunuhan, tapi filem tu Kurosawa create kan lagi pada 4 orang punya kacamata. Samurai, perempuan tu orangnya. Which tahun 54, 55 masa tu orang tak terfikir teknik macam tu. Teknik penceritaan. Tengok Tarantino. Itu pasal Tarantino dia ke depan bila dia punya, to me Tarantino dia nasib baik dia di Amerika lah. Itu pasal Pulp Fiction.
Pernah tak orang buat macam tu? Lagi pada depan, ghostan ke belakang, lepas tu datang balik depan. Gua dah tulis tau skrip. Tapi 3 gua duduk Malaysia, masa tu kena gam. Cerita dia macam tu. Abang buat start sebiji macam tu. Tapi bukanlah cerita ni lah. Tapi cerita misteri lah. Tapi start daripada belakang. Ghostan sampai setengah. Ghostan balik ni. Ghostan balik. Tinggal gua ni di Malaysia. Kena gam pula kan. Kalau Amerika tak tahulah. Nak jawab soalan tu, kau tengok apa terjadi sekarang. Standard filem kita macam mana? Sikap pembikin filem kita macam mana? Sikap pemerintah terhadap filem macam mana? Agensi yang diamanahkan untuk ni macam mana? Adakah success story? Adakah success story? Tak ada. Jadi mana is fail lah. Jadi kita masih lagi, dia beginilah. Ini pengalaman. Pengalaman. Apa pun filem kan, yang paling penting ialah bahasa. Kalau bahasa kau lagi pada sistem pendidikan, bahasa kau tak jaga, macam mana? Tengok Indonesia, dia banyak ni. Tapi bila filem dia, lagu dia mesti bahasa Indonesia. Kenapa kita tak ni? Itu bukan salah kita sebagai filmmaker. Itu agensi kerajaan yang bertanggungjawab, Finas. Dan kementerian yang bertanggungjawab ialah Kementerian Komunikasi. Nak lagi bertanggungjawab Kementerian Pelajaran. Nak lagi bertanggungjawab Kementerian Pelajaran Tinggi. Pasal kolej budak-budak ni. Jadi dia kait-mengait. Jadi balik-balik kalau nak betulkan ni kan, kuasa politik tu mesti di tangan orang yang betul. Makna betul macam dia faham dunia sekarang. Dan apa kehendak dunia akan datang melalui seni ke, ekonomi ke. Kata kita merdeka daripada 57 sampai 81, 24 tahun 24 tahun Lagi pada 81 sampai sekarang kita dijajah semula oleh Mahathiriism. Masalah ni semua timbul kerana Mahathir. Mahathir naik tahun 81, officially 81, tapi dia betul-betul masuk office 82. 1 Januari tahun 82. Dia masuk aja official, masuk office. Pertama dia buat 1 hari bulan 1 1982 ialah kedepankan masa setengah jam. Mungkin kau tak tahu. Nampak? Itu pasal penting sejarah. Dia kedepankan masa setengah jam. Kalau sekarang ni, okey, sekarang pukul apa? 5.45 lah katakan. Jadi sebenarnya sekarang ni 5 suku. Betul. Okey, kenapa Mahathir kedepankan masa? Kita ingat dia punya propaganda, dia kata, supaya rakyat semua jadi rajin, bangun cepat, kita nak maju, apa semua, pumpang-pumpang. Rupanya, dia nak selaraskan masa tu supaya masa Malaysia, baik Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, sama dengan Hong Kong. Jadi kita punya masa sekarang ni sama dengan Hong Kong. Sebab apa? Bila stock market tutup, sebelum tu kita setengah jam lambat. Nampak? Bila Hong Kong tutup, kita, jadi dia selaras ke tu, tutup sama-sama. Pasal ini semua bisnes. Maka terjadilah skandal Bank Bumi Putra di Hong Kong. Selepas tu, tahun 83, yang Bank Bumi Putra Hong Kong, yang Jalil Ibrahim, arwah Jalil Ibrahim dibunuh ni pasal dia pegawai yang pergi menyiasat kes penipuan, skandal duit berapa bilion masa tu, 2.3 bilion. Dan okey, ini kalau nak cerita tentang statement kan, secara orang kata tak langsung filem Kembara Seniman Jalanan tu, kalau orang tengok ada satu scene ending. Kalau kau belum tengok, kau tengok ending tu. Lepas konsert apa semua, M. Nasir balik ke rumah dia, tengok rumah dah kena roboh, GCB dah tolak. Nampak Osman Tikus, Pian Habib dah mati ni. M. Nasir pergi, bujang pergi pegang dia, dah mati kan. Tapi background belakang tembok tu ada, kononnya Osman Tikus dah spray. Mana hilangnya 2.7 bilion. Itu ialah statement bapa
kepada pemerintah masa tu. Kita orang shoot tahun 85, kes tu 83. Tapi kita tak letaklah 2.3 bilion actual ni. Kita letak tambah sikit 7. Rupanya 30 tahun lepas tu YMDB 2.7 bilion. Jadi jangan cerita apa. Ini semua kesan daripada Mahathiriism punya mindset yang buat kita jadi kelang kabut. Hilang arah, hilang tujuan. Lepas tu orang yang sepatut menjaga agama pun terikut sekali. Mana kau nak, ini pengesian dalam. Kau nak lawan benda-benda ni mesti iman. Apa tugas ni? Yang bahagian yang jaga agama. Ada kau pupuk benda ni? Melalui karya kita, filem ke drama, ada benda ni masuk. Yang kita tunjuk gangster, kita tunjuk rempit. Apa ni? Ini dia yang sebenarnya masalah kita. Masalah pemikiran. Masalah sekolah. School of thought kita ni. Itu dia. Jadi jangan salahkan penonton. Jangan, penonton nak pelakon ni. Penonton tak ada, kau bagi apa pun. Dia tengoklah. Nak membetulkan ni, mesti guna kuasa politik. Kau mesti ambil menteri, kalau komunikasi punya menteri kan, menteri yang faham. Ini kan kau menteri komunikasi, lagu pun kau tak dengar. Ramai tau. Kan kau tak tahu. Filem pun tak tengok. Untung. Nak buat untung. Yang betul nak. Dia senang je. Benda ni senang. Tak ada orang boleh claim aku director terbaik. Tak ada. Yang boleh menentukan kau director yang bagus, director yang tak bagus, director yang boleh mengarah dengan tak, work engkau. Maknanya karya engkau tu, filem engkau. Sekarang ni senang cerita. Soalan kau tu kan, yang tak kira untung lah kan. Itu Wan Tu Jaga. Kalau Namron fikir untung, kau tak dapat filem macam tu. Itu aja. Pasal ini bukan bias. Dalam bidang filem ni kan, industri filem ni, kau nak beri penilaian pada karyawan tu kan, melalui work dia. Itu yang paling senang. Tak kisah kau benci aku, kau tak suka aku, tak kisah, tapi work aku. Kan? Kau mungkin tak suka aku pasal kau tengok aku dulu rambut panjang, kau tak suka orang rambut panjang, jadi kau tak suka ni. Tapi aku pun tak paksa. Kalau kau nak tengok filem aku, bayar tiket. Aku tak paksa kau. Di situ work tu. Banyak contoh macam kita tengok sekarang upcoming kita nak tengok Muzammil punya yang teksi sapu kan. Tapi setakat ni Wan Tu Jaga, lagi satu. Dia tak semesti datang daripada orang Melayu. Tapi ini dalam satu konteks yang baru ni, which saya sendiri pun tak lalui benda ni. Kalau orang tanya saya sekarang ni, filem Melayu yang kira saya sendiri yang ni kan, rating lah yang saya ni, ada 2. Wan Tu Jaga, sebelum tu Jagat. That is itu work dia. Kau tak payah kau nak si Perumal tu resis ke apa. Kau tengok dalam filem dia, ada tak resis? Tak ada. Dia hanya bercerita tentang benda yang dengan statement. Apa statement dia? Dia nak tunjuk, nak kasih tahu yang sistem Mahathir ni yang hancurkan kaum aku. Daripada estate dulu elok-elok, kau bawa keluar, sekarang budak-budak bangsa aku semua Jagat, Wan Tu Jaga. Itu je buat masa sekarang. Pandangan abang tentang Namawi? Namawi ni to be, buat respect dia. Buat respect. Bukan pasal racial ke apa, tak. Respect dia sebab apa? Dia smart. Dia nak bawa benda yang racial, tapi dia tahu pasal dia Cina. Cuba kata budak Melayu, Muzammil lah, ataupun budak-budak baru ni kan, buat filem tajuk babi macam dia. Lain dia punya tu. So, he smart. Smart dia sebab apa? Dia buat overseas. Tayang pun overseas. Tapi yang penting, statement dia. Statement dia tu, gua dah tengok dah dia punya program. Pada gua tak ada apa masalah. Tak ada apa masalah. Dia cerita benda yang dekat dengan dia. Macam mana Perumal cerita Jagat tu, benda yang dekat dengan dia. Macam mana Namron bercerita, benda yang dekat dengan dia. Polisnya. Kita mesti tahu filem lah kan. Filem ni dia paling best ialah
untuk berkarya bila karya kau tu benda yang dekat dengan kau. Sama macam bapak dulu buat Kembara Seniman Jalanan. Benda tu dekat dengan gua. Gua suka muzik, gua suka rock muzik. Itu pasal dia akan pergi. Tapi kalau kau bukan, benda tu tak dekat dengan kau. Kau seorang fikir nak buat duit aja, jadi kau fikir, ini kalau buat cerita rempit ni, meletup ni. You are not even mak rempit. Dia sebenarnya lepas Tombiro fikir apa lagi nak buat, lama fikir-fikir, cubalah ni dapat skrip, ada member bagi arwah Dr. Anwar Noarai punya skrip mengisahkan tentang Datuk Dosaid Naning, perang Naning pertama kedua. Dah skrip ni dah dekat berapa tahun dah, lepas satu tangan. Jadi sampai ke tangan bang. Arwah meninggal 2010. And then tahun lepas Tombiro lah, 2017-18 dapat. In fact dah dapat sebelum tu, tahun 2014 simpan ya. Lepas tu baca, ini boleh ni, prepare lah untuk pitching. Jadi pergi filem kenegaraan, pergi pitching Finas. Pergi pitching, tak dapat. Sebabnya saya rasa bajet lah. Pasal kalau ikutkan skrip Anwar Noarai, dia skrip tu tak ada masalah. Maknanya bajet yang saya bagi tu ialah bajet yang realistik dan comfortable. Kalau kau nak buat filem jenis macam ni, ini dia bajet dia. Dan abang takkan compromise. Jadi cubalah. Tapi dia orang agak terkejut dengan bajet tu, jadi benda tu pun senyap macam lah. Tapi to me, macam cakap, skrip tak busuk. Kita usaha juga lah. Mungkin bertukar di kerajaan, ada yang nampak, oh betul lah filem sejarah macam ni penting. Pasal senang aja. Kenapa? Kalau orang tu tanya, kenapa nak buat filem? Memang dia tanya, kenapa nak buat filem ni kan, sejarah Datuk Dosaid ni, perang Naning. Because tagline dia senang je. The first war British lost. Rupanya perang Naning tu adalah salah satu ataupun hanya satu-satunya perang yang British, Mak Saleh British kalah di tanah jajahan dia sejak dia mula menjajah daripada kurun ke-16. Itu sejarahnya Naning. So itu yang saya nak bawa. Tapi mungkinlah bajet tu, tapi pada saya bajet saya tu realistik lah, kena dengan orang kata volume ataupun besarnya. It's a epic. Jadi kalau kau nak cerita epic, bajet pun kena epic lah. Tapi kalau buat masa sekarang macam Finas ke, merasa bajet epic tu dia belum mampu lagi, tak apa, tak ada masalah. Tapi itu dalam perancangan lah. Buat masa sekarang, kalau aku nak buat filem pun aku pilih. Dan bajet ni semua kalau tak dapat ni, saya tak memaksa. Tak nak paksa. Dan lagi tu skrip macam kata tak busuk kan. Katakanlah saya meninggal lah kan. Tak apa. Sebab apa, skrip tu apa semua kan. Anak dengan menantu saya pun bidang ni. Engkau carry on aje lah. Okey lah. Keyword dia, kata kunci dia tadi, kita ni merdeka 24 tahun sampai tahun 81. 81 sampailah sekarang, kita masih dijajah dengan fahaman Mahadirism. Bukan Mak Saleh dah, tak, Mahadirism. Jadi orang Melayu kena berubah. Kita bebaskan minda kita ni daripada pemikiran Mahadirism. Berfikir cara Mahathir, tak. Kita kena berfikir cara, contohnya berfikir tu pun datang daripada sikap tau, cara kita tau. Okey, satu contoh saya bagi. Cara kita bercakap aja dah. Kalau aku ni bangsa asing, aku tengok boleh makan lah ni Melayu ni. Bayangkan cara bercakap kita ni kan. Jadi so kita ni I tak tahu, tak ada ketegasan. Tapi kau dengar Indonesia, ambil Sabah aja cukup. That's why saya suka, dah adalah 2-3 drama sebelum ni saya mengarah di Sabah. Memang saya seronok Sabah. Pelakon Sabah dia cakap, dialog dia, tengok, makan sudah kau? I nak. Ini I tak, you, jadi you, so I akan.
Aduh. Benda-benda cara bercakap ni hanya wujud selepas Mahathir merintah. Itu pasal filem P. Ramlee ataupun filem kita orang sebelum Mahathir merintah kan masa tu. Tak ada. Tengok Azura. Filem Azura. Itu antara time Mahathir nak masuk lah tu. Bahasa itu pasal apa abang tadi tegaskan bahasa tu. Betul. Dulu dah baik dah. Masa Anwar Ibrahim dia buat ni bahasa baku. TV3 pun pemberita semua baca. That is the best thing. Bahasa baku. Okey, contohlah. Kita ni satu bangsa yang benda tu bagus untuk kita. Tapi entah tak tahulah. Ikut aja ahli politik ni punya ni. Dia orang pun kepala otak penuh tahi. Benda yang kita ada patut kita simpan dan buat kita lagi one up kan, dibuang. Contoh. Kau pernah dengar tak perkataan kita punya alfabet, abjad kita? I pepet. I ada tanda. Kan? Okey. Kau hijau Melaka? Macam mana kau sebut? Melaka. Sepatutnya tak Melaka. Pasal I pepet Melaka tu baru-baru boleh M-I-M L-A-K-A Melaka. Jadi sekarang dan kalau orang yang tahu dia akan sebut Melaka. Kalau orang tak tahu kalau Mak Saleh ke apa Jepun ke Melaka. Sedangkan kau tengok alfabet Rusia ke apa sampai ada tambah lagi lepas ABC tu ada titik 2 lah apa O dia apa semua. Yang kita itu penting. Kenapa engkau buang? Siapa buang benda ni? Budayawan, Dewan Bahasa, menteri dia siapa? Siapa buang Jawi? Arwah Khair Johari. UMNO. Jadi benda ni macam tak tahulah nak cakap. Bayangkan kalau kita ada I tu kan dah senang. Melaka, melekit. Pada abang lah kan nak luar terus cakap kan. Kau buang je lah ni Mahathir lah. Mahathirism ni pemikiran yang buang, dan siapa yang berpegang ideologi Mahathirism ni kan kalau jadi pemimpin ke apa ahli politik pencen lah, cukup lah bagi baru punya ni. Di situ saya punya pandangan sekarang ni untuk rakyat Malaysia. Kalau kita nak bangkit balik,